Okey, sambungan 6.4 langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey, setelah murid-murid telah belajar reaksi terhadap pembentukan Malaysia dalam negeri dan negara luar, hari ini kita masuk langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey, so ini dia. Nyatakan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Ini semua langkah-langkah. Ada 7 langkah. Okey, ini 2 secara general. Ini adalah 5 lagi tentang penubuhan jawatankuasa ini. Okey, so kita mula. Okey, so cerita bermula pada bulan Mei 1961. Okey, iaitu selepas Tunku Abdul Rahman mengucap di mana beliau mencadangkan pembentukan Malaysia di Singapura dalam satu majlis makan tengah hari di Hotel Idlefield Singapura, masih ingat? Okey. So, pada bulan seterusnya iaitu pada bulan Jun 1961, Tunku Abdul Rahman telah mengadakan lawatan ke Sabah dan Sarawak dan bulan Julai 1961 ke Brunei, okey, untuk menerangkan konsep Malaysia. Okey. Selain itu, rundingan telah diadakan antara pegawai-pegawai kanan Persekutuan Tan Melayu dengan pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura. Okey, so ini 2 langkah secara general. Okey, so ini 5 lagi langkah. So dalam EGSM murid-murid hanya ada isi tentang Suruhanjaya Kobot. Yang pembentukan JPPK, JAK, Mafilindo dan UMAM tiada huraian yang lanjut. So, dengan itu cikgu akan cari luangan kosong untuk tambah isi-isi tersebut. So, ini dia di bawah ini cikgu tambah isi untuk JPPK. Okey. Dan cikgu akan tambah isi lagi yang lain di bawah sini, iaitu penubuhan JAK di sini, penubuhan Mafilindo di sini dan penubuhan UNMN di sini. So ini gambaran secara keseluruhan bagaimana murid-murid boleh tambah isi-isi yang tiada dalam easy essay. Okey, so kita balik lagi kepada langkah yang ini ya. So secara general 2 tadi sudah kita bincang. Okey, kita bincang lagi 5 ini. Okey, so ini cikgu jadikan the first one, pembentukan JPPK. Okey, isinya di sini ya. Okey. So JPPK dibentuk di Singapura pada Julai 1961. Pengerusinya adalah Dono Stephen. Okey, mengapa JPPK ini ditubuhkan? Apakah peranan, apakah fungsinya? Okey, so di sini ada 3. Okey, 1, JPPK ditubuhkan untuk menerang kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia. So, selepas penerangan, okey, dia kena mengumpul pandangan penduduk. Okey. Dan nombor 3, dia menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Okey. So, JPPK ini telah bermesyuarat sebanyak 4 kali, iaitu kali pertama di J. Selton, Sabah, kedua di Kuching, Sarawak, ketiga di KL, Persekutuan Tanah Melayu yang terakhir di Singapura pada bulan Februari 1962. Dan Brunei telah menghantar pemerhatinya ke dalam ketiga-tiga mesyuarat yang terakhir ni. Okey, so kita tengok mesyuarat yang terakhir di Singapura, mereka bersepakat nak menghantar memorandum kepada Suruhanjaya Kobot yang ditubuhkan oleh British. Okey, so memorandum ini mengandungi perkara penting, okey, yang memberi pertimbangan pandangan Sabah dan Sarawak, okey, untuk dimasukkan ke dalam perlembagaan baru. Okey, so boleh so memorandum ini adalah perkara yang memberi pertimbangan pandangan Sabah dan Sarawak. Okey. So untuk ini kita akan masuk langkah yang seterusnya, iaitu penubuhan Suruhanjaya Kobot. Okey, selepas mereka nak mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Kobot. Okey, boleh ya? Okey, so ini dia dalam EGSA murid-murid. Okey. Okey, kita pergi sini Suruhanjaya Kobot. Okey. Dianggotai oleh 3 orang pegawai British, okey, ataupun 3 orang pegawai Barat, iaitu Lord Kobot, pengerusinya, so namanya ambil sempena Lord Kobot, Sir Anthony Eville dan Sir David Waterstone. Sementara 2 pegawai tempatan dianggotai oleh Datuk Wong Pony dan Tan Sri Ghazali Safi'i.
Okey. So, apakah fungsi, peranan, tugas Suruhanjaya Kobot pula? Okey. So, fungsinya secara keseluruhan 3 sahaja yang utama iaitu 3M. Iaitu meninjau, menilai dan juga mencadang. Okey. So, kita pergi satu persatu. Okey, Suruhanjaya Kobot 1 fungsinya meninjau pendapat penduduk Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia. Okey, tambah fungsi yang lain di sini yang kecil punya. Okey. So, apabila meninjau dia kena menerima memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai pihak. Okey. So, Kobot semula membuat penilaian. Okey, membuat penilaian. So, tambah isi ini satu lagi di sini. So, Kobot memulakan tugas dari February until April 1962. Okey. Selepas menilai, dia mengemukakan laporan kepada British pada bulan Jun 1962. Okey. Boleh mengemukakan laporan. Ini satu dia punya tugas juga. Okey, so hasil tinjauan ataupun hasil laporan ini dia. Ini adalah hasil laporan ataupun hasil tinjauan Suruhanjaya Kobot. Okey, kita tengok. 1. Didapati 1/3 penduduk Sarawak dan Sabah menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat. Okey. Dan 1/3 lagi menyokong dengan syarat. Iaitu kepentingan mereka dilindungi. Dan 1/3 lagi inginkan kemerdekaan terlebih dahulu. Okey, ini adalah hasil tinjauan Kobot. 1/3, 1/3, 1/3. Okey, so tugas yang seterusnya mencadang. Ini cadangan Suruhanjaya Kobot. Okey, apa yang dicadang? Okey, kita kaji. 1. Perlembagaan Malaysia yang baru harus berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Pemberian nama Malaysia kepada negara baru yang dibentuk dan penentuan tarikh penubuhan Malaysia. Okey, so ini 3 ini boleh menjadi satu kumpulan. Semua sentuh tentang Malaysia, Perlembagaan Malaysia, nama Malaysia, tarikh penubuhan Malaysia. Okey, so 4 and 5 ni berkaitan dengan Sabah, Sarawak ini satu kumpulan. Okey, kita tengok. Sarawak dan Sabah diberi kuasa menentu dasar imigresinya dan jaminan hak dan kedudukan bumi putera Sarawak dan Sabah. Okey, terakhir sekali iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, so semua ada 6. 3 Sabah Sarawak, 3 Malaysia, 2 Sabah Sarawak, 1 bahasa. Okey, tambah ini. So, cadangan Suruhanjaya Kobot ini diperincikan oleh satu jawatankuasa iaitu jawatankuasa antara kerajaan ataupun JAK. Okey, so inilah kita pergi langkah yang ke-4. Okey, langkah yang ke-3. Alright. Okey, penubuhan JAK ditubuhkan pada Ogos 1962. Antara anggotanya diwakili oleh wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu, Britain, Sabah dan Sarawak. Dan JAK dipengerusikan oleh Lord Lansdowne yang selaku Menteri Negara bagi Tanah Jajahan dan dibantu oleh Tun Abdul Razak selaku Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu. Okey, so Lord Lansdowne dengan Tun Abdul Razak mereka telah mengunjungi Sabah Sarawak untuk menerangkan penubuhan Malaysia. Okey, so JAK ini telah bermesyuarat sebanyak 24 kali. Banyak kan? Okey, JPPK hanya 4 kali, dia 24 kali. Okey, mengapa begitu banyak? Okey, semata-mata nak mewajarkan kemasukan Sabah Sarawak ke dalam Malaysia dan juga mereka membincang tentang hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak. Okey, boleh ya? Ini adalah langkah yang ke-3 penubuhan JAK. Okey, selepas langkah pertama tadi JPPK, langkah kedua Suruhanjaya Kobot dan langkah ketiga penubuhan JAK. Okey, kita pergi langkah ke-4 penubuhan Mafilindo. Mafilindo ini terdiri pada nama 3 negara iaitu Malaysia, Filipina, Indonesia. Mengapa? Okey. Penubuhan Mafilindo itu adalah untuk mengurangkan ketegangan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Okay, mengapa hubungan tegang?
Okey, ini disebabkan penentangan Filipina dan Indonesia yang berterusan terhadap pembentukan Malaysia telah menyulitkan pembentukan Malaysia yang sememangnya pembentukan Malaysia telah dipersetujui oleh Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak untuk ditubuhkan pada 31 Ogos 1963. Okey, so mereka ni bersetuju nak bentuk Malaysia pada tarikh ini. Tetapi penentangan Filipina Indonesia telah menyulitkan prosesnya. So, untuk mengurangkan tegangan ini, mereka telah mengadakan sidang kemuncak antara ketua kerajaan telah diadakan di Manila pada tarikh ini. Okey. Dan wakil Malaysia diwakili oleh Tunku Abdul Rahman. Filipina diwakili oleh Presiden Macapagal. Indonesia diwakili oleh Presiden Sukarno. So, keputusannya Maafilindo ditubuhkan. Okey, hasil sidang kemuncak Maafilindo ditubuhkan dan mereka bersetuju nak mencari jalan penyelesaian dengan bantuan PBB, iaitu Pertubuhan Bangsa Bersatu. So, ini membawa ke langkah yang seterusnya, iaitu penubuhan UNMM, iaitu United Nations Malaysia Mission. Okey, ataupun dalam bahasa Melayu, perwakilan Malaysia ke Pertubuhan Bangsa Bersatu. Okey, so kita kaji. UNMM ini dibentuk oleh UTAN, Junjun U. Okey, UTAN. Okey, so UTAN ini telah menghantar wakilnya dari Amerika Syarikat, iaitu Lawrence Michael Moore. Okey. Dan 7 wakil masing-masing dari negara ini. So, kita tengok A, B, C, C, P, J, R. Okey. So, 1 Argentina, Brazil, Ceylon, Czechoslovakia, Pakistan, Jepun, Republik Arab Bersatu. Okey. So, hantar mereka ni untuk meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sabah, Sarawak. Okey, hasil permintaan Maafilindo tadi. Okey, so kesannya didapati selepas tinjauan UNMM ni, didapati majoriti penduduk Sabah, Sarawak bersetuju menyertai Malaysia. Okey, boleh? Okey, kalau boleh kita pergi soalan D. Mengapakah majoriti rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai Malaysia menjelang lawatan PBB berbanding dengan keputusan Kobot? Masih ingat keputusan Kobot? Iaitu 1/3, 1/3, 1/3 kan? Okey, mengapa? Okey, tambah ayat ini dulu dalam izin essay kamu. Okey, kita tengok ini dulu. Okey, majoriti rakyat Sabah Sarawak telah mengubah fikiran sewaktu kunjungan UMMM ini. Okey, berbanding dengan Kobot. Okey, puncanya adalah disebabkan oleh usaha Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan Parti Perikatan untuk membentuk parti yang menyokong pembentukan Malaysia, dan parti ini akhirnya telah memenangi pilihan raya. Ini adalah sebab yang pertama. Okey, yang kedua, didapati penduduk Sabah Sarawak lebih suka menyertai Persekutuan Tanah Melayu daripada menganggotai Indonesia atau Filipina. Okey, boleh? So, maksudnya majoriti rakyat Sabah Sarawak telah mengubah fikiran sewaktu kunjungan Pertubuhan PBB. Okey. Soalan E. Apakah sebab tarikh pembentukan Malaysia ditunda pada 16 September 1963? Okey, ditunda pada tarikh ini, bukan seperti 31 Ogos kan? Okey, so inilah sebab. 1. Disebabkan laporan PBB tidak dapat disiapkan. Tentangan Indonesia dan Filipina yang berterusan yang menyulitkan pembentukan Malaysia. Satu lagi sebab Brunei telah menarik diri pada saat-saat akhir. Okey, so ditunda pada tarikh inilah. Okey, so kejayaan pembentukan Malaysia. Okey, kita boleh memperlihatkan disebabkan ada ciri-ciri kepimpinan tokoh-tokoh politik sama ada di Persekutuan Tanah Melayu, Singapura ataupun Sabah, Sarawak. Okey, kejayaan juga kita boleh tengok disebabkan ada diplomasi politik. Okey.
menerusi diplomasi politik yang dijalankan oleh British dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, okey, yang menyebabkan tekanan komunis dan penentangan Indonesia dan Filipina dapat ditangani. Okey, so boleh dikatakan kejayaan pembentukan Malaysia kita boleh dicapai disebabkan ada kerjasama serantau dan antarabangsa. Okey, bolehkah? Okey, itulah secara keseluruhan langkah-langkah pembentukan Malaysia. So, semuanya ada 7. 2 general lawatan dan rundingan dan 5 yang penubuhan ni. Penubuhan JPPK, Suruhanjaya Kobok, JAK, Mafilindo dan UNMM. Boleh ya? Okey. So, itu secara keseluruhan apa yang murid belajarlah tentang langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey, setakat ini jumpa lagi sesi yang seterusnya.